TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik, sejahtera dan sentiasa bersemangat. Pagi ini kita nak teruskan aktiviti pembelajaran kita, insya-Allah. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan diri saya dan anda semua untuk kita sama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan kepada kita. Walaupun ada negeri yang dah PKPP, ada negeri yang PKPB, tetapi SOP tetap kena jaga. Kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian memakai pelitup muka dan juga lazimi sanitize tangan kita, insya-Allah, untuk sama-sama kita nak putuskan rantaian wabak COVID-19 daripada terus menular. Baik, kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan guru kita Puan Raja Nurhaliza Raja Ismail, pensyarah Jabatan Pendidikan Umum Matematik dan juga Ketua Unit Teknologi Maklumat di College Vocational Setapak. Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Masya-Allah, bukan main cikgu gambar tadi. Wah, pozi macam tu cikgu. Mesti kena bagi yang terbaik. Alhamdulillah. Cikgu dah bersemangat cikgu bagi ni. InsyaAllah kita buatlah apa yang terbaik. Apa yang terbaik, kita insyaAllah. harap Tapi pelajar kita pun akan sama-sama dapat manfaatlah pada hari ini. Betul, itu dia. Dan sebelum kita meneruskan sesi pengajian kita, cikgu, suka kita nak ingatkan kepada semua penonton-penonton kita yang mana tahun ini tema sambutan Hari Guru 2021 adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Itu dia. Satu slogan yang nampak simple tetapi mempunyai maksud yang sangat besar. Ya, itu dia, betul. insya-Allah. Baik, cikgu, sebelum kita teruskan sesi pengajian kita, kita nak sama-sama mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sekarang ini kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita memakai pelitup muka. So insya-Allah kita dah boleh buka sebab kita menjaga penjarakan fizikal kita. Jarak, kan? Jaga jarak, insya-Allah. Itu dia. Nampak muka cikgu. Baik. Itu dia. Baik, cikgu, kita nak teruskan dengan sanitize tangan kita. Silakan cikgu. Sekejap, saya simpan dulu. Okey, dalam silakan ni. cikgu. Saya sanitize dulu cikgu. Alright. Itu dia. Insya-Allah. Saya Alright. Okey, baik, itu dia. Kita dah pun mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan kepada kita sama-sama. So agar kita dapat belajar dengan tenang, cikgu, dapat belajar dengan tenteram dan aman. Baik, sebelum kita meneruskan juga, cikgu, kita nak dengar apakah kata-kata ataupun pandangan pelajar-pelajar berkenaan dengan topik kita hari ini, cikgu. Matematik. Matematik tapi topiknya perubahan. Ya, betul tak, cikgu? Betul, pandai. Ya, itu dia. Saya lock jawapan tadi. Ya. Okey, baik, jom kita nak dengar apakah pandangan pelajar-pelajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanim Nur Faimah binti Kamar Zaman daripada College Vocational Keluang dan dari kos penyejukan dan penyamaan udara. Di dalam tajuk ubahan ini terdapat 3 bab yang saya telah pelajari, iaitu ubahan langsung, ubahan tidak langsung dan juga ubahan gabungan. Saya sangat seronok mempelajari topik ubahan ini bersama Cikgu Fazila kerana cara penyampaian beliau untuk mengajar saya adalah sangat
mudah dan juga sangat untuk difahami. Saya juga telah mengetahui cara untuk membuat topik ubahan di dalam ayat matematik dan juga dapat belajar cara-cara melakukan bentuk rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazwani Nazira binti Abdul Basit dari KV Keluang, khusus teknologi kimpalan. Setiap pelajar perlu tahu cara menulis dalam ayat matematik, bentuk rumus, hubungan dua pemboleh ubah dan menyelesaikan masalah. Saya rasa seronok belajar matematik ini dalam tajuk ubahan kerana saya rasa saya lebih faham dengan cara Cikgu Fazila ajar kerana ia sangat mudah bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afini binti Rosi dari College Vocational Keluang. Saya sangat seronok belajar matematik dengan Cikgu Fazila. Saya dapat memahami dengan baik. Tajuk ubahan ini juga sangat menyeronokkan untuk dipelajari. Saya juga telah mengetahui cara menentukan hubungan dua pemboleh ubah dan membuat penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aliuddin bin Amir, pelajar khusus Teknologi Elektronik College Vocational Segamat. Tajuk ubahan merupakan salah satu tajuk dalam semester 3 SPM di College Vocational. Ubahan terdiri daripada topik seperti ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Ubahan ini wujud dalam kehidupan seharian kita dan sering kita kaitkan dengan bidang lain seperti sains, ekonomi dan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Salim dari College Vocational Segamat. Topik ubahan ini seronok kita belajar sebab kita dapat kaitkan suatu situasi kehidupan sebenar. Dan ubahan ini juga membuatkan kita lebih seronok untuk memahami sesuatu situasi dengan mudah. Cara nak faham dia tidak senang saja. Yang pertama, kita kena rajin membuat latihan yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua, kita peluang sebab malu untuk bertanya kepada guru apa yang kita tak faham. Nak belajar. Hai, Assalamualaikum. Saya Nik Syifahullah bin Nik Syirhan. Saya daripada College Vocational Segamat. So, hari ini saya nak menyentuh sedikit tentang math, iaitu topik ubahan. Topik ubahan ni sebenarnya is seronok and kerana dia berkait dengan kehidupan seharian kita. So, kita lebih faham lah nak baca situasi. Itu dia pandangan daripada rakan-rakan ataupun adik-adik kita daripada College Vocational Keluang dan College Vocational Segamat. Dan mereka tadi, cikgu, yang bercakap tadi, mereka juga bersama-sama dengan kita di Google Meet pada ketika ini. Kita persilakan adik-adik kita. Hai. Okey, lambai sikit. Apa khabar semua? Itu dia. Semua sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Semua nampak bersemangat dan nampak tak sabar sebenarnya nak belajar. Kan, insya-Allah. Baik, cikgu, sebelum tu saya tadi ada pelajar-pelajar yang sebut berkenaan dengan matematik ubahan ni, dia relate dengan kehidupan seharian kita. Mungkin cikgu boleh bagi satu pengenalan kepada rakan-rakan penonton kita, adik-adik kita di luar sana juga berkenaan dengan matematik ubahan ni. Okey, sebenarnya matematik ubahan ni sebenarnya kita boleh banyaklah kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian ataupun contohnya dalam maths dengan sains memang paling banyak guna ubahan ni. Paling contoh yang paling orang kata simple lah. Katakanlah sekarang ni Azhar penjual, okey, jual daging lah katanya. Saya pembeli. Okey, jadi saya datang, saya kata dengan Azhar, saya nak 3 kilo lah daging. Lepas tu Azhar kata, okeylah 3 kilo RM90. Saya pun cakap, terkejut dah, mahal gila. Kalau duit RM50 lah. Okey, jadi saya pun macam fikir-fikir, okey, saya kata kalau macam tu bagi saya katakanlah RM60. Jadi Azhar pun berapa Azhar akan bagi dekat kepada cikgu. saya? Okey, saya akan bagi, kalau tadi cikgu kata RM90 untuk 3 kilo, kalau cikgu nak RM60, saya bagi 2 kilo dekat cikgu. Ya, betul. Itu sebenarnya dah menunjukkan ubahan lah. Oh, okey. Tapi kita akan tengok lepas ni ubahan tu jenis apa. Kita ada banyak jenis ubahan, konsep-konsep dalam ubahan, tapi kita akan tengok itu ubahan jenis apa. Itu maksudnya memang kita menggunakan dalam seharian kita lah, kan. Ya, betul. Sebab tadi adik-adik kita ada yang sebut berkenaan dengan, dia dah sebut ada beberapa ubahan, ada yang langsung lah, tak langsung lah, songsang dan sebagainya. Tak langsung, kita ada songsang. Songsang maksudnya. Kan. So itu semua adalah orang kata apa, dalam topik dia. Topik ni ubahan memang tu dalam penggunaan kita seharian jugalah. Itu dia. Sebenarnya saya tak sabar juga sebenarnya nak belajar, nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan matematik ubahan ini. So mungkin selain tu cikgu, ada tak mungkin untuk adik-adik kita
tips sebenarnya dalam topik ubahan ni? Mungkin ada orang beranggapan matematik ni susah. Kan? Macam kalau malas nak belajar kira-kira ni, penat kepala ni kan. Untuk awal ni tips mudah sebenarnya. Nak faham, nak mudah, cepat ingat. Okey, tips dia matematik ni senang je. Kita kena banyak buat latihan. Yep. Kalau kita tak faham, kita tanya cikgu kita. Okey. Okey, jadi sebenarnya matematik ni kadang kita tak perlu ingat banyak sangat. Yep. Kita just praktiskan apa yang kita dah belajar tu. Jadi tukar-tukar nombor je. Itu saja. Jadi jangan mindset kita tu kita cakap matematik itu susah. Jadi pelajar ni dia banyak blok. Bila kata matematik ni dia tengok nombor banyak, nombor huruf macam-macam kan. Dia pun terus tutup. Tak nak tengok dah. Jadi itu menyebabkan lama-lama matematik tu dia rasa semakin susah, susah. Sebab tu saya selalu pesan kepada pelajar saya, dalam kepala kita cakap matematik itu mudah. Jadi lama-lama dia akan secara orang kata kita punya mind setting lah. Practice make perfect. Betul. Kan? Asal betul tak? Saya pun ni baru nak belajar je. Okey. Tadi saya tanya baru nak belajar dengan cikgu, insya-Allah. Kan adik-adik semua mungkin yang sedang menonton juga pada ketika ini sebenarnya tak sabar juga nak mendalami ataupun kita nak belajar sama-sama berkenaan dengan topik ubahan ni dalam matematik. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga adik-adik di belakang kita ni, adik-adik dua gemit. Okey, saya nak tanya Zahin Salim lah. Sebab tadi dalam video tu saya nampak dia punya semangat, dia punya aura dia tu macam luar biasa. Zahin, bila awak first belajar pasal matematik ubahan ni kan, apa pandangan adakah awak rasa matematik ni susah ataupun senang? Pandangan saya senang je nak belajar ni. Cuma kita kena rajin lah sikit. Macam mana? Buat latihan. Senang je nak belajar matematik ni. Cuma kita kena rajin sikit. Kena rajin buat latihan sikit. Itu dia. Macam Zahin lah. Selalu Zahin kalau kata dalam matematik ni, apa mekanisme yang Zahin buat untuk Zahin nak make sure Zahin score matematik ni? Perlu buat latihan lah. Macam contoh kita beli buku kat kedai buku ke, lepas tu kita buat je latihan dekat dalam buku tu. Kalau tak faham nak buat apa? Kalau tak faham, tanya cikgu. Itu yang nak dengar. Kan, itu point dia. Tak boleh nak belajar seorang kan. Okey, baik. Kita nak tengok rakan-rakan kita yang lain. Yang ada bersama dengan kita juga. Mungkin panggil perempuan lah, perempuan. Oh, perempuan. Okay, cikgu request perempuan. Okey, cikgu pilih yang manakah cikgu rasa cikgu nak dengar suara dia? Saya ambil Fini lah. Sebab Fini ada kat bawah. Senang macam tu. Okey, Nur Afini binti Rosli. Kita nak tanya Afini sendiri. Kalau macam Afini pula, ada orang kata sebenarnya nak belajar math ni dia susah. Kan? Tambah-tambah sebab nak kena mengira, nak kena ingat formula kan. Betul. So macam Nur Afini, apa yang Nur Afini rasa bila Nur Afini belajar matematik khususnya topik ubahan ni? Saya rasa seronok. Memang Afini suka matematik Wah, Masya-Allah, nampak confident. Jarang lah. Sebenarnya jarang. Pelajar kita yang bila kita kata, kalau saya buat survey ke apa kan, apakah subjek yang digemari oleh pelajar? Yang selalunya apa? Cuba teka. Kalau saya antaranya Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Oh, bagus. Sebab apa? Kebanyakan pelajar dia suka PJ. Saya suka main. Suka juga kan? Jaranglah kita tengok pelajar ni dia suka matematik. Yep. Kan? Tapi kalau yang dapat tu memang baguslah budak ni. Tapi sebenarnya itulah persepsi pelajar tu. Yep. Dia memang nampak matematik tu bila nampak nombor dia macam dia sebab mindset tu cikgu mindset. Kan. Alright. Cikgu, kejap lagi kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran. Kita dah tanya pelajar kita dah tanya, kita dah tahu introduction atau pengenalan daripada cikgu berkenaan dengan topik matematik ubahan ni. So kita nak bagi pelajar-pelajar kita rest, ambil nafas kejap sebelum kita nak mulakan terus kelas kita. Boleh cikgu? Boleh. Alright, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
dalam Trust Didik TV KPM. Alright, suka saya nak ingatkan kepada anda semua, terus patuh kepada SOP, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pelitup muka dan juga sanitasi tangan. Baik adik-adik di Google Meet, adakah semua dah bersedia nak mulakan kelas kita? Kalau dah bersedia, boleh thumbs up sikit. Alright, itu dia, semua dah bersemangat. Baik, saya tak nak lengahkan masa lagi, kita nak teruskan sesi kelas kita bersama dengan Cikgu Raja Nurhaliza Raja Ismail. Silakan Cikgu. Okey, jadi pada hari ini kita akan masuk ataupun kita akan bincangkanlah secara ringkas mengenai topik ubahan. Dia merupakan topik daripada SVM tahun 2 semester yang ketiga. Okey, jadi dalam topik ni kita kena ingat ataupun kita kena tahulah beberapa konsep. Okey, yang pertama sekali mengenai ubahan langsung. Okey, apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung ni ialah satu pembeli ubah. Contohnya kalau kat sini saya buat dia Y. Apabila dia bertambah, maka pembeli ubah yang satu lagi ni, contohnya saya bagi dia X, dia juga akan bertambah. Nampak tak sini? Bertambah dan bertambah pada kadar yang sama. Kena ada kadar ni. Okey. Jadi nak senang ceritalah kan. Kalau kata saya ada X, X itu bertambah, maka Y itu pun akan bertambah. Kalau saya ada Y itu dia berkurang, bermaksud X itu pun akan berkurang. Jadi tapi yang kita kena ingat mestilah pada kadar yang sama. Itu dia. Okey. Jadi kita bagi contoh situasi lah. Okey. Jumlah gaji seorang pekerja berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Kita kena tengok ada dua pembeli ubah kat sini. Satu jumlah gaji dan satu lagi bilangan jam dia bekerja. Okey. Jadi kita tanyalah pelajar kita. Kita cuba. Okey. Kalau boleh Ali lah kot. Ali, kalau cikgu tanya apa yang berlaku sekiranya jumlah gaji dia bertambah 2 kali ganda. Sebenarnya apa yang berlaku? Kalau gajinya tambah 2 kali ganda, maka di waktu dia bekerja pun akan bertambah 2 kali ganda. Ya, betul. Betul tu Ali. Betul. Maknanya, ya betul. Okey. Terima kasih, Cikgu. Jumlah gaji ni sebab apa? Dia kata gaji dia bertambah 2 kali ganda. Sebab apa? Dia dah bekerja, bilangan jam dia 2 kali ganda. 2 kali ganda. Dapatlah gaji dia bertambah. Okey, satu lagi kita cuba. Okey, apakah yang berlaku sekiranya jam bekerja dia kurang dari separuh? Ni jam bekerja pula. Okey, kurang dari separuh. Jadi, siapa nak tolong jawab? Hanim ke? Boleh tak? Boleh, Cikgu. Okay. Gaji pekerja itu juga akan berkurang separuh daripada jumlah yang asal. Okey. Macam contohlah kan. Katakanlah Azhar, ada satu hari ni Azhar kerja 8 jam. Dapat saya bagi RM8,000. Amin. Banyak. Okey. Kata ada satu hari tu Azhar malas. Jadi Azhar kata tak apalah saya nak kerja 4 jam je. Maknanya separuh kan. Jadi berapa yang Azhar akan dapat gaji pada hari tersebut? Separuh dari RM8,000 hanya RM4,000. Pandai. Boleh jadi student saya macam tu. Saya dengar jadi student cikgu ni. Tapi RM4,000 boleh belanja saya kan? Okey. Kita makan cikgu. Okey. Jadi itu sebenarnya secara konsep yang simple mengenai ubahan langsung. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Kita nak menulis, cara kita nak menulis hubungan tu. Okey. Okey, kita boleh tulis dengan bentuk ayat. Ayat ni selalunya kita akan cakaplah apa hubungan dia. Y berubah secara langsung. Nampak tak? Dia ada dia punya keyword dia tu secara langsung dengan X. Jadi daripada ayat ni, kita boleh ubah dia dalam bentuk ubahan. Okey, dalam bentuk ubahan kita akan tulis seperti macam ni. Y, okey. Ini ialah simbol, kadang-kadang setengah orang cakap dia perkedaran. Ataupun setengah tu cakap berubah secara langsung dengan X. Okey, cara kita tulis maknanya dia satu aras, sama aras je. Okey. Dan ada satu lagi cara iaitu dengan membentuk persamaan. Benda ni sebenarnya related sebab nanti kita akan tengok macam mana kita akan gunakan bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Bila ada perkataan persamaan, wajib ada tanda apa? Tanda sama dengan. Ya, betul. Jadi kita akan tulis Y sama dengan, okey, di sini kita tambah ataupun kita akan kena darabkan KX. K ni apa? K ni ialah pemalar. Kalau pelajar tanya, Azhar lah tanyalah. Kenapa K? Boleh ke huruf lain? Untuk
Tanyalah saya. Okey, cikgu, kenapa K, cikgu? Boleh ke pemalar tu kita letak dengan huruf lain? Okey. Contohnya A ke, kan? Okey, sebenarnya kita boleh letak apa-apa huruf pun untuk mewakilkan pemalar. Ya. Okey, tapi janganlah sama dengan pemboleh ubah yang ada pada persamaan tu. Oh, syaratnya tak boleh sama dengan pemboleh ubah yang sebelum dan selepas tu. Ya. Tapi kadang-kadang pelajar ni kita nak bagi dia mudah, bagi senang nak ingat. Jadi selalunya secara standard selalunya kita gunakan K tu. K. Lagi senang. Okay? Ya. Okey, kita bagi kita tengok satu lagi konsep di bawah ubahan langsung tu kita panggil ubahan tercantum. Nama pun tercantum. Maka berhubung. Cantum. Bercantum. Ubahan tercantum dia ialah ubahan langsung. Okey. Dengan keadaan satu pemboleh ubah tu satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah. Jadi sekarang ni ada berapa pemboleh ubah kat sini? Macam tadi Y dan X, dua kan? Dua. Okey, jadi kat sini ada berapa? Kita boleh buat berapa pemboleh ubah tu? Dekat sini kita boleh buat 3. Betul. 3 atau lebih. Jadi kita tengok contoh Okey, dia tulis P berubah secara langsung dengan Q dan kuasa 2R. Dan sini menunjukkan dia kena darab dah. Okey. Jadi kalau kita nak tulis, kita boleh tulis dengan keadaan macam ni. P simbol ubahan tadi. Q darab R kuasa 2. Terus tulis macam ni. Okey. Ada siapa-siapa tak nak tolong cikgu untuk tulis dia dalam bentuk persamaan? Saya ke? Siapa? Nick. Okey, Nick. Fakrul. Kalau so jawapan saya P sama dengan K QR kuasa 2. Okey, nampak tak kat situ? Apabila kita nak tukar dalam bentuk persamaan, kita letak simbol persamaan, kemudian kita darabkan dengan K QR kuasa 2. K tadi apa? Pemalar. Pandai. Okey. Tapi dalam soalan dia tak selalunya K ni kita kena cari sebab K ni ialah pemalar. Pemalar ni maksudnya constant. Constant ni bermaksud dia ada nilai tetap dia. Okey. Jadi selalunya dalam soalan dia suruh kita buat persamaan ini, tetapi K ni mesti kita tukarkan dengan nilai. Jadi macam mana kita nak cari K tersebut? Okey. Selalu soalan macam ni, dia kata jika diberi P sama dengan 157.5, Q sama dengan 2.5 dan R sama dengan 3. Ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Jadi, kita nampak kat sini tak ada pun nama K. Bermaksud K itu kita kena cari. Jadi macam mana kita nak cari? Kita akan masukkan nilai-nilai ini dalam persamaan supaya kita dapat cari nilai K. Okey. Jadi kita minta tolonglah pelajar kita. Okey, siapa yang boleh tolong carikan nilai K dekat cikgu? Siapa yang kita dah ada. Lajunya siapa tu? Okey, cara nak ungkapkan K macam ni. Kita tulis K sama dengan 157.5 per kurungan 2.5 kurungan 3 kuasa 2. So kita dapat K sama dengan 7. Okey, kita tengok sebenarnya apabila kita masukkan nilai ni, kita dapat 157 sama dengan K tu kita biarlah K. Okey, darab dengan 2.5 darab dengan 3 kuasa 2. Jadi apa yang pelajar kita buat tadi, dia hantar yang ini. Daripada darab dia akan jadi bahagi. Nampak? 2.5. Okey, yang ini pun sama. Daripada darab kita jadi bahagi. So kita letak kat sini. Jadi bila kita tekan kalkulator, sekarang senang kan? Kita tekan kalkulator dapat. Jadi kita akan dapat jawapan dia K sama dengan 7. Nampak dah terlebih dah. Tak apalah. Itu dia. So yang membezakan dua tadi ubahan langsung dengan tercantum adalah kalau tercantum dia boleh 2 atau lebih. Betul. Kalau ubahan langsung 2 atau lebih pun boleh ubah. Kalau ubahan langsung hanya 2. Ya, betul. Itu dia. Dia macam beranak lah jadilah ubahan tercantum. Itu dia. Jadi sebenarnya soalan ni kita habis lagi ni. Kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Jadi kita kena tulis balik persamaan ini. Kita akan dapatlah P sama dengan 7. Inilah pemalar dia. 7 QR kuasa 2. Maknanya kalau ada anak-anak soalan selepas ni, kita guna 7 je lah. Tak payah nak cari dah. K
K tu kita dah dapat lah. Ya, K tu ialah nilai yang tetap untuk kita punya hubungan ni lah. Hubungan ubahan ini. Ya, betul. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi pelajar-pelajar kita relax sekejap, absorb sekejap. Saya pun nak absorb ubahan langsung dengan ubahan tercantum ni yang kita dapat pada hari ini. So, insya-Allah kita akan berjumpa sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar, kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Baik, tadi awal-awal kita dah sebut berkenaan dengan tema sambutan Hari Guru untuk tahun 2021 ni, berguru demi ilmu bina generasi baru. Dan bersama dengan saya ni adalah kad-kad ucapan Hari Guru yang dibuat oleh pelajar-pelajar kita. So saya nak pick satu untuk baca khusus untuk cikgu yang ada dekat sini dan juga semua cikgu yang menontonlah di seluruh negara kita ni, insya-Allah. Saya ambil yang ni cikgu sebab kita hari ni guest cikgu kita adalah cikgu wanita. Saya ambil colour pink. Cikgu suka colour pink cikgu? Semua colour boleh. Wah, semua colour. Okay. Alright. So ini kad ini daripada adik Chuah Muji tahun 5A daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hualian 3 Taiping Perak. Apa yang ditulis? Depannya dia kata terima kasih cikgu. So dalam ni dia kata cikgu bagai cahaya yang menyinar masa depanku. Itu dia. Masya Allah, cantik, siap kala-kala lagi, insya-Allah. Ini ucapan daripada guru-guru, daripada pelajar-pelajar untuk guru-guru kita, insya-Allah. Baik, adik-adik yang berada di Google Meet semua masih bersemangat ke? Dah minum air semua, dah ready ke? Thumbs up sikit. Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan kelas kita. Tadi ubahan langsung dengan ubahan tercantum. Mungkin ubahan yang lain pula cikgu untuk kita nak sambung yang seterusnya cikgu. Okey, untuk konsep seterusnya tadi ubahan langsung. Tak adalah ubahan tak langsung. Kita panggil dia sebagai ubahan songsang. Okey. Jadi nama pun dah songsang, maknanya dia opposite lah. Jadi apa yang berlaku di sini, dia ialah perkaitan di mana pemboleh ubah, saya guna YX lah, senang Okey, pemboleh ubah apabila pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X dia akan berkurang. Ini yang kita masukkan songsang. Tapi masih kena ingat masih lagi pada kadar yang sama. Okey? Jadi kita tengok teruslah kepada situasi. Kita tanya pelajar kita. Okey? Kalau kata kita ada soalan, masa yang diperlukan untuk memasang jubin lantai berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Nampak tak ada dua pemboleh ubah kat situ? Iaitu masa dan juga bilangan pekerja. Dua pemboleh ubah ni yang akan berkaitan. Tapi dia berubah secara songsang. Okey, kita minta pelajar kita di rumah, di Google Meet. Okey, apakah yang berlaku sekiranya bilangan pekerja bertambah 10%? Okey, ada siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey. Jika bilangan pekerja bertambah 10%, masa yang diperlukan akan berkurang sebanyak 10%. Okey, nampak tak kat situ? Kalau kita tengok,
bila pekerja kita tambah 10%, maknanya masa untuk kita pasang jubin tu dia lagi pendek lah. Sebab ramai pekerja, betul tak? Okey, jadi itulah ubahan langsung. Kita buat satu lagi contoh. Okey, soalan. Katakanlah saya kata, apakah yang berlaku sekiranya masa untuk memasang jubin tu pula bertambah 2 kali ganda? Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Kita tanya pelajar kita. Siapakah yang nak menjawab? Saya ke? Wah, Nifakrul. Silakan Nifakrul. So, jadinya bilangan pekerja akan berkurang 2 kali ganda lah cikgu. Ya, betul. Okey. Kenapa masa bertambah? Sebab pekerja tak cukup. Dah dikurangkan, tapi mesti nampak pada kadar yang sama. 2 kali ganda juga. Okey. Jadi, untuk ubahan songsang ni macam tadi juga, kita ada beberapa cara untuk kita nak tulis dia punya hubungan tu. Okey, jadi satu melalui ayat. Ayat kita akan tulis selalunya Y berubah secara songsang dengan X. Daripada ayat ni, kita boleh ubah kepada bentuk ubahan. Okey. Nak try ke? Tak nak? Okey. Saya tengok dulu cikgu. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk ubahan, kita mesti pakai simbol tadi tu. Okey. Kalau kita baca sini Y berubah secara songsang. Jadi kita kena buat 1/X sebab tadi darab. Kalau 2 sebenarnya 2/1. Jadi bila kita songsangkan, dia akan jadi 1/2 lah. Jadi dalam konteks ni nak senang bagi pelajar tu faham, kita buat Y, hubungan songsang dia ialah 1, hubungan ubahan songsang dia adalah 1/X. Okey. Jadi daripada bentuk ubahan, kita tukar pula kepada bentuk persamaan. Okey. Step sama juga. Ada nama persamaan, maka kita kena letak tanda sama dengan. Okey. Jadi kita dapatlah Y sama dengan K tu perlu didarabkan dengan 1/X, jadilah Y sama dengan K/X. Di mana K tadi masih lagi pemala. Okey. Boleh faham semua? Okey, kita pergi kepada ubahan bergabung. Nama pun bergabung. Jadi dia melibatkan gabungan. Gabungan kita nak gabung siapa? Kita boleh gabung ubahan langsung dengan ubahan songsang ataupun ubahan tercantum dengan ubahan songsang. Kita gabungkan dia. Dah tahu langsung, dah tahu songsang, gabungkan. Gabungan ketiga-tiga ubahan, cikgu? Dua. Sama ada langsung dengan songsang ataupun cantum dengan songsang. Sebab langsung dengan tercantum ni, dia sebenarnya pada kita grup yang sama. Dia masih lagi ubahan langsung kan. Cumanya bilangan pemboleh ubah tu yang lebih berubah. Yes, pandai dia. Okey, kita bagi contoh. Katakanlah saya ada soalan. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Panjang cerita tak? Jadi sebenarnya kita boleh tukarkan ayat yang panjang ni kepada bentuk ubahan dan juga bentuk persamaan. Kita minta pelajar kita seorang untuk bentuk ubahan menggunakan simbol yang itulah. Simbol ubahan tu. Y tu apa semua. Yes. Okey. Siapa nak tolong tunjukkan? Ada tak buat? Cuba buat. Ali. Itu dah Aliuddin. Silakan Aliuddin. Wah, dia dah tulis dah. Atas sikit Ali. Tak nampak? Okey. Y akan berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan akan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, betul tu Ali. Terima kasih Ali. Nampak tak situ? Apabila selepas perkataan langsung, kita akan tulis satu aras lah, satu baris, satu level. Jadi kita buat W kuasa 2W ni ialah W berkuasa 2 lah. Okey. Jadi kita dapatlah kalau selepas perkataan songsang, kita akan letak di bawah. Okey, jadi punca kuasa 2Z terus tukar punca kuasa 2Z. Okey. Kita tengok pula dalam bentuk persamaan. Siapa boleh tolong cikgu untuk bentukkan persamaan ni? Siapa yang Saya, cikgu. Wah, itu dia. Hanim. Silakan Hanim. Hanim. Saya tulis. Ini dalam bentuk persamaan, maksudnya daripada bentuk ubahan tadi, ubah tukar kepada bentuk persamaan. Itu dia. Okey. Bentuk persamaan. Cuba baca. Y sama dengan KW kuasa 2 dibahagikan dengan punca kuasa 2Z. Okey, betul tu Hanim. Jadi nampak tak sama je proses dia. Apabila kita tukarkan dia punya simbol tu menjadi bentuk persamaan, maka kita kena darabkan dengan
iaitu pemalar dia. So keempat-empat dia mesti akan ada pemalar. Ya, betul. Pemalar ni dia adalah satu nilai yang tetap. Okey. Nanti kita tengok macam mana contoh. Kita buat contoh sikit. Itu dia. Soalan ni kalau budak tengok ni dia memang pening. Ada huruf banyak, ada nombor banyak. Ni yang antara yang ditakutilah oleh pelajar. Tapi sebenarnya bila kita baca tu dia mudah je. Ya. Kan? Okey, kita tengok soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah U, V dan W. Okey, dia bagi dia punya jadual ni. Jadi di sini kita nampak tahu kita ada dua set pemboleh ubah. Satu di sini dan satu lagi di sini. Ya. Okey. Jadi diberi bahawa U dikata berkadar langsung dengan punca kuasa 2V tapi berkadar songsang dengan W. Nampak tak? Dengan bentuk ni saya boleh menceritakan balik apa sebenarnya hubungan tu. Jadi sekarang ni soalan diminta hitung nilai M. Jadi untuk soalan macam ni pelajar kena ikut follow step by step. Kita buat 4 step. Okey, step yang pertama penyelesaian dia tulis dalam bentuk persamaan. Okey, daripada hubungan yang dibagi ni dalam bentuk bentuk ubahan. Jadi kita kena tukar dalam bentuk persamaan. Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu? Saya tu. Okey, apa yang Wani dapat? Okey. Sini U sama dengan K punca kuasa 2V bahagi dengan W. Okey, jadi nampak tak? Kita akan buat U sama dengan K darab dengan punca kuasa 2V bahagi dengan W. Okey. Untuk dapat nilai M tadi. Nanti proses mendapat nilai M. Belum lagi M tu. M tak ada lagi sini. Belum lagi. Baik cikgu. Sementara kita nak teruskan. Kita punya nak mencari nilai M, saya pun nak kena buat juga, nak tulis-tulis juga. Boleh. Kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM, kita masih belajar berkenaan dengan topik matematik ubahan bersama dengan Cikgu Raja Nurhaliza Raja Ismail. Cikgu, tadi kita dalam proses nak cari nilai M. Tapi daripada apa yang Cikgu sampaikan tadi, betul tak kita kena cari nilai K dulu, pemalar dulu untuk nak settlekan M tadi? Ya, kenapa kita kena cari nilai pemalar K tu? Sebab apa kita nak guna untuk soalan seterusnya. Jadi, kita pun kenalah cari nilai K. Macam mana kita nak cari nilai K? Kita kena ambil set pemboleh ubah yang lengkap yang diberi dalam soalan. So, yang mana? Yang ni. Bila U sama dengan 12, V sama dengan 9, W sama dengan 4. Jadi, kita masukkan saja ke dalam persamaan ni. Jadi, ganti U, ganti V, ganti W, tinggal K. Jadi, kita boleh cari K. Okey, kita mintalah pelajar kita tolong carikan berapa nilai K yang awak dapat. Okey, saya cikgu. Sekejap saya tulis dulu. Okey. Laju Zahin, semua pelajar-pelajar college vocational ni dia punya momentum dahsyat lah. Saya nak cari K, kita tulis 12 sama dengan K punca kuasa 29 per dengan 4. Lepas tu kita tekan kalkulator dapat K sama dengan 16. Okey, macam saya saja tunjuk awal ya. Okey, maknanya kita gantikan dulu, tinggallah K kat sini. Jadi nak cari K, kita hantar 4 ni ke atas, jadi 12 darab 4. Hantar yang punca kuasa 9 ni ke belah kiri, kita jadi bahagi punca kuasa 9. So jawapan yang kita dapat ialah K sama dengan 16. Jadi nak buat apa dengan K tu? Kita masukkan dalam persamaan itu. Maka kita dapatlah persamaan kita ialah U sama dengan 16 punca kuasa 2V bahagi dengan W. Okey. Apa nak buat lepas ni? Barulah kita boleh cari. Masukkan nilai itu untuk dapatkan M. Kita nak cari nilai M. Kita kena gantikan U, V, W dalam persamaan. Jadi kita akan ambil set soalan ataupun set
nilai yang ada M tadi, yang ini. Okey. Okey. Jadi sekarang ni pelajar, boleh tak siapa-siapa tolong tunjukkan macam mana kita nak dapatkan M ni? Siapa yang nak dapatkan, yang boleh dapatkan M? Nur Afini. Silakan Nur Afini. Sekejap Bagus-baguslah Okey. Untuk mendapat nilai M, 16 didarab dengan punca kuasa 2, 25 dan dibahagi dengan 10 dan hasilnya kita dapat M sama dengan 8. Okey, kita tengok. Adakah betul kita jawapannya? telah menggantikan U dengan 10, 16 ni 16 tetap dah kan? Sebab tadi pemalar. Jadi V tadi gantikan dengan 25, W tadi ganti dengan M. Jadi macam biasalah, M ni bawa naik atas macam yang tadi pelajar tunjuk, maka didapatlah M sama dengan 8. Jadi terjawablah soalan kita. Nilai M ialah 8. Okey, jadi itu sahaja sebenarnya mengenai topik ubahan. Jadi kita boleh rumuslah kat sini. Silakan cikgu. Okey, kita rumuskan kat sini. Sebenarnya dalam topik ubahan ni kita ada ubahan langsung. Dalam ubahan langsung bila gabungkan beberapa ubahan tersebut dia akan jadi ubahan tercantum. Dan seterusnya kita ada ubahan songsang. Jadi gabungan antara langsung dan juga songsang akan menghasilkan ubahan bergabung ataupun ubahan tercantum digabungkan dengan ubahan songsang boleh jadi ubahan bergabung juga. Jadi itu sahaja untuk topik ubahan ni. Senang je kan? So bila belajar sebenarnya tak adalah susah sangat. Ya, kan? betul. Alhamdulillah sebab saya dari sepanjang apa yang kita belajar saya dapat ni apa yang saya dapat cikgu. Ubahan langsung adalah pemboleh ubah 2. Betul? Ubahan tercantum pemboleh ubahnya 2 atau lebih. 3 atau lebih. 3 atau lebih. Dan ubahan songsang ni dia adalah terbalik. Kan? Terbalik daripada ubahan. Dan ubahan bergabung ni adalah gabungan antara ubahan langsung atau tercantum dengan ubahan songsang. Ya, pandai dah. So saya punya matematik untuk topik ubahan saja A+. Amin. Itu dia. Baik cikgu, mungkinlah ada kata-kata nasihat cikgu untuk pelajar-pelajar yang mungkin beranggapan, masih lagi ada beranggapan rasanya matematik ni tak sukalah matematik. So mungkin ada nasihat ataupun kata-kata semangat cikgu. Kenapa perlu suka matematik ni? Betul-betul. Sebenarnya kan dalam belajar ni kita jangan putus asa lah. Kalau dulu masa sekolah kita dapat D ke, kita dapat yang markah grade yang rendah, tapi kita melangkah ke alam, contohnya daripada sekolah rendah pergi ke alam sekolah menengah, kita jangan cakap memang saya tak pandai dah ni matematik. Memang tak nak dah. Jadi cara dia ialah kita first mindset dulu. Okey, mindset kita cakap matematik ni mudah. Okey, kemudian barulah kita cuba untuk baiki kita punya cara pembelajaran. Kita buat banyak latihan, kita bertanya guru ni sebenarnya antara kata tips yang paling penting. Guru ni dia akan bantu sebaik mungkin supaya awak faham. Kalau tak faham, kita tanya. Tak ada masalah untuk kita tanya. Tanyalah 2-3 kali sekalipun. Tak ada masalah. Selalu ni cikgu tak marah. Kadang-kadang dia jerit je lah. Awak ni berapa kali ni? Saya cakap tadi. Tapi lepas tu dia akan dia explain balik tau. Okay. Jadi itu sebenarnya naluri cikgu tu memang macam itulah. Betul. Tak, bila cikgu sebut menjerit tu saya teringat zaman belajar dulu. Sebab dia macam mak lah sebenarnya kan. Betul. Cikgu ni dia macam ibu dan ayah kita lah. Itu dia. Dan apa yang cikgu sampaikan tadi, saya rasa orang kata apa, satu benda yang yalah, macam awal-awal tadi cikgu dah bagi sketsa ataupun soalan berkenaan dengan daging situasi tu kan. Saya rasa benda tu sebab setiap hari kita menggunakan dalam kehidupan kita seharian. So sebenarnya tak ada masalah untuk kita nak implement dalam kehidupan kita. Dia sebenarnya macam ni. Kadang kita tak nampak sebenarnya matematik ni digunakan setiap hari. Setiap apa yang kita buat sebenarnya ada matematik. Cuma kita tak perasan je. Itu dia. Okay? Baik, kita nak tanya adik-adik juga. Ke-6 pelajar cemerlang ni. Amin. Kan? So bagaimana setakat orang kata apa kita belajar ni? Mungkin siapa yang nak jawab? Macam mana sepanjang kita belajar, and then kalau adalah dalam kalangan penonton-penonton kita juga rasa susah lah sebenarnya nak belajar ni kan, apa tips daripada pelajar sendiri, anda sendiri yang anda gunakan untuk mungkin boleh membantu ataupun memudahkan pelajar-pelajar yang menonton? Silakan. Siapa yang nak jawab? Tanya Wani lah pula. Wani. Mana Wani? Cikgu. Adik saya. Ya. Silakan Wani. Okey, matematik ni kalau kita mindsetkan
minda kita sendiri dia mudah. InsyaAllah kalau kita nak jawab kita nak buat penyelesaian dekat matematik tu, dia akan mudah juga. Sebab sebab mat ni kan dia diguna dalam harian kita. Jadi kalau kita rasa benda tu susah, nanti harian kita menggunakan matematik, ia pun akan menjadi rumit. Jadi saya mindset tu kena betulkan yang mat sebenarnya mudah. Mindset tu penting. Saya suka dengan apa yang disebut oleh Wani tadi. Mindset. Sebenarnya seharian kita guna. Kita pergi kedai, beli barang pun guna matematik. Perjalanan kita pun guna matematik. Masa kita pun guna matematik, insyaAllah. Kalau kita ni tak tahu matematik, senang je orang tipu kita. Betul tak? Betul. Beli daging minta RM60 bagi sekilo. Kan? Kan? Itu dah menjadi satu masalah. Dan Alhamdulillah ini kita dapat belajar sama-sama matematik ubahan. Dan terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan matematik ubahan. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan ada topik yang seterusnya berkenaan dengan pendidikan kesihatan dan juga pendidikan seni visual. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Matematik merupakan ilmu yang wajar diberi perhatian oleh semua pihak, terutama guru-guru matematik, bagi menjamin kejayaan pelajar, baik dalam bidang akademik maupun dalam kehidupan seharian. Kefahaman konsep di dalam matematik adalah amat penting dalam proses pembelajaran. Kaedah pemahaman konsep dalam pengajaran matematik pada masa kini telah memberi keutamaan dalam pembentukan konsep matematik yang dikaitkan dengan pengalaman pelajar di bilik darjah. Ini bagi memastikan ianya boleh digunakan sekiranya pelajar menghadapi masalah yang memerlukan penyelesaian. Justru itu, pembelajaran bentuk pemahaman konsep yang berkesan dapat meningkatkan daya ingatan seorang pelajar. Akhir kata, selamat maju jaya kepada semua warga pendidik dan pelajar. Assalamualaikum semua. Matematik. Bila kita bercakap tentang matematik, saya percaya ramai yang fobia ataupun takut dengan perkataan matematik itu. Jadi pada saya ini merupakan satu perkara yang sangat rugi. Apabila kita takut, kita akan automatik block mindset kita untuk memahami dan seterusnya menyukai. Kita sedar yang kepentingan matematik dalam kehidupan harian kita. Justru itu saya berharap menerusi program Didik TV ini supaya dapat membuka minda serta menarik minat pelajar-pelajar supaya sedar yang matematik ini adalah satu cabang ilmu yang penting di mana kita banyak menggunakan matematik ini dalam kehidupan harian kita sama ada secara sedar ataupun kita tak sedar. Okey, oleh itu saya berharap semua pelajar-pelajar di Malaysia khasnya umumnya serta pelajar kolej vokasional khasnya berfikiran terbuka dan menggemari mata pelajaran matematik. All the best semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematik. Matematik adalah subjek yang sangat menarik. Apa yang penting ialah pemahaman. Apabila konsep dapat dikuasai, ilmu tersebut dapat diaplikasi dalam kehidupan seharian. Dari itu, belajarlah untuk meminati matematik dan gunakanlah untuk menyelesaikan apa jua masalah harian kita. Didik TV KPM